اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله العظيم. Terlebih dahulu terima kasih kepada pengurusi majlis pada pagi yang mulia ini. Yang dihormati yang berbahagia Encik Ahmad Amar Osman, pengarah Pengarah Negeri Terengganu, penolong-penolong pengarah, pegawai-pegawai kanan dan semua kaki tangan. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita semua dapat bersama-sama pada pagi yang mulia ini. Sebagaimana kita lihat perkumpulan kita pada pagi ini dalam tazkirah azam tahun baharu Masihi 2021. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberi kesempatan kepada kita semua. Masih lagi kita dipanjangkan umur, masih lagi kita diberi kesihatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam hadis: ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat kebanyakan manusia lalai terhadap dua nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang itu, iaitu yang pertamanya nikmat kesihatan, yang keduanya ialah nikmat masa yang lapang. Jadi sama-sama kita melafazkan syukur kepada Allah, yang mana nikmat yang Nabi sebut tadi, ramainya orang yang lalai kepada dua nikmat ini, iaitu nikmat sihat. Masa sihat ia dah rasa apa? Bila nikmat sihat tadi Allah Ta'ala tarik jadi sakit, baru rasa baik. Dah mungkin sakit dah, tak boleh nak pergi sini dah. Yang keduanya berkaitan dengan nikmat kelapangan masa, yang mana sebagaimana hadisnya yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antara dua nikmat yang mana kebanyakan manusia lalai, kesihatan dan juga masa yang lapang. Kita rasa berharganya kesihatan tadi setelah Allah Ta'ala uji kita sakit. Kita rasa nikmat kelapangan masa tadi berharga bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan kesibukan masa kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita maklum, kita dihimpunkan ini untuk kita sama-sama mengecapi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana kita berada di tahun baru Masihi. Kalau tahun baru Hijrah, kita ada tahun Hijrah, kita ada tahun Masihi. Jadi kali ini kita berada di bulan Januari, pada hari yang ke-6 hari ini tahun 2021, bersamaan dengan bulan Jamadil Awal. Dan Jamadil Awal, lepas Jamadil Awal, Jamadil Akhir, dan Rejab, Sya'ban, Ramadan. Tak lama lah, sekejap je masa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pada bulan tahun Hijrah. Kita berada di tahun baru 2021 ini, yang mana kita telah meninggalkan berbagai kisah suka dan duka, pahit manis kita dalam tahun 2019. Mungkin banyak diuji dan sebagainya tahun 2019. Saya sendiri gitu kok 2019. Dan mungkin saat ini berusia khabar bertugas di Masjid Sultanah Nur Zahirah, Bandar Marang, tempat sotong. Sipangang sotong. Dah, sotong batu. Oh ya nak lah. Dah, diuji juga tahun ini, tahun lepas 2019 pada 15 dan 12 ditukarkan ke sana. Sebelum ni kita berada di daerah Kuala Terengganu. Kalau tengok saya mungkin di Masjid Tengku Tengah Zahra, Terapung. Kalau tengok saya mungkin di Masjid Ladang dulu, Masjid Abidin, Masjid Putih. Awal saya berkhidmat di Surau Said Saqaf, Jalan Tok Lam, depan Optometris Sanadi, tahun 1999. Ketika itu muda lagi masa tu. Masa tu tak gede ni. Masa tu muka panjang, bayarkan umur 19 tahun masa tu, bertugas di Surau Said Saqaf. Nah, biasalah keadaan kita ni bila mana bekerja akan diuji, ada pertukaran dan sebagainya. Jadi naklah kita menerima ujian daripada Allah SWT itu dengan sebaik-baik. Semua yang Allah Ta'ala jadikan pada kita tadi, apa-apa pun sebaliknya ada hikmah yang tertentu. Bila kita menerima tadi dengan kesabaran, dengan kita mengharapkan sepenuhnya keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi pada mukadimah ayat daripada daripada ayat dalam suratul Ghafir ayat 40, supaya kita sama-sama bila mana kita berada di tahun baru, dan yang pentingnya kepada kita, ayat ini hendaklah kita mengambil pengajaran dan iktibar. Allah Ta'ala sebut dalam ayat suratul Ghafir ini, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Jadi maksud ataupun ayat ini yang bererti, barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Jadi Allah Ta'ala telah sebut dalam ayat ini, siapa buat jahat, dia akan menerima balasan sebanding dengan kejahatan yang ia lakukan. Dan Allah Ta'ala ulang lagi, dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, siapa-siapa buat perkara yang baik, ia menerimakan suatu tadi perkara yang baik,
sama ada ia lelaki, min zakarin, lelaki, au untha, perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman. Ia ketika amal soleh, yang syarat ia lagi ia orang yang beriman, yang beriman kepada Allah, yang ada iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka akan masuk ke syurga. Dan ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang buat amal yang baik, amal yang soleh, dia lelaki ke dia perempuan, dan dia ini beriman kepada Allah, masa dia mati masih dalam keadaan dia iman. Waktu kita doa, Allahumma ahyina bil iman, kita hidup dengan iman, wa amitna bil iman, kita mati dengan iman. Iman ni betul ni. Dah daripada awal sehingga berhujung kita akhir tu, kalau kita doa-doa supaya Allah Ta'ala mana menghabiskan kita atau menutupkan kita atau menamatkan kita atau memberi kesudahan kepada kita dengan husnul khatimah. Doa tema bu Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesudahan kepada kami dengan kesudahan yang baik. Ini kita nak ni, kesudahan yang baik ini yang akan mendapatkan kita jaminan daripada ayat ini. Maknanya bila mana kita mati dengan kesudahan kita, kita ada masih lagi berpegang teguh kita, kemah kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu ketika keadaan nazar, orang di kat telinga kita bisik la ilaha illallah. Orang talqin kan, orang tu panggil talqin. Satu lagi talqin tak kubur. Yang ni satu ni talqin kepada orang yang nafi kepada mati lagi dengan la ilaha illallah. Tengok dia sebut supaya akhir kalam dia la ilaha illallah. Kalau dia cakap najam mudah, supaya akhir kalam dia dapat ucap la ilaha illallah, sudah dengan la ilaha illallah. Barang ni tak senang ni. Nak sudah ni, tak kira dia terima ke, tak bela ke, tak khotik ke, mufti ke, barang ni bukan hak kita. Kita hanya berdoa dan memohon kepada Allah dan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah. Tu tiap-tiap Jumaat khatib kata ittaqullah, bertakwa kepada Allah, supaya kita kena bertakwa kepada Allah, yang ini melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Bila kita buat Allah Ta'ala perintah, kita tinggal Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala akan kasih kita, sayang kita. Dan doa-doa kita, amal-amal kita buat akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang begitu. Bila kita lihat keadaan kehidupan kita dunia, kita juga. Kalau kehidupan kita dunia, kita melakukan kerja-kerja kita harian kita dengan baik. Konteks kita dengan kita bekerja, azam kita tahun baru ni kita nak kerja dengan baik. Menepati masa. Nak menepati masa berdasarkan apa disebut wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kita nak kerja menepati masa. Kita nak baca masuk wal asr, kita tepat masa. Dan kita nak balik pun tepat di masa. Dan kita nak buat kerja yang terbaik, nak baiki diri kita. Sebab apa? Kita memahami ayat ini, kalau kita buat amal molek, kita akan dibalas amal molek. Kalau buat jahat, kita akan dibalas jahat. Sebanding dengan apa kita buat. Kita ingat ayat ini. Kalau kita buat amal yang baik, pekerjaan kita ikut tepati masa, kita ikut arahan, kita buat dengan terbaik, kita menerima
kerja tadi dengan baik, kita buat dengan baik, dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita nak tunjuk orang. Ada orang kerja nak tunjuk, tak, asal kerja well tu je, ambil gambar je, tunjuk aku di sini. Tak. Ada apa saya tu? Tak pada ada. Oh. Dah. Maknanya begitu. Hari ni kita tengok suasana ni macam-macam. Tak payah. Nah, bila kita betul-betul ikhlas, kita buat molek, Allah Ta'ala akan balas dengan molek. Kadang-kadang orang kita tak makan, dan Allah Ta'ala tahu dah, dan Allah Ta'ala dah masuk, dah melihat. Kadang-kadang Allah Ta'ala dah beri, boh kita tengok nampak dah. Tak payah cerita. Cuba ni. Tak. Tu kita kena buat keikhlasan kita kepada Allah. Tu penting ni. Ni tempat payung ni. Tempat payung. Tu kalau kita tengok diuji, nak tahu yakin. Pelajaran masa dulu, kita tengok orang zaman dulu, ada cerita diujikan, dia yakin nak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, faham tak belajar akidah, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka diuji, guru tadi kau dah nak murid, suruh melih ayam, suruh melih burung, kau tak tahu. Dah, maka orang ni disokok, melih bila roh ni, orang ni melih sini. Seorang tu dah lain tak melih. Tunggu tanya apa pun nak melih, malah melih lagi. Dah, nak melih kan, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat. Tunggu ke bawah ni, Allah tak tahu. Saya tak melihat, tak ada tempat tak tahu, Allah Ta'ala maha melihat. Orang ni murid apa lagi ni? Hak lain kata, mak tu jalan ayah zekor ada benda pada tu kada elek mari. Nah, tu yang faham bahawasanya, tu yang faham ilmu tentang akidah, yakin kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha melihat. Dah, tu kata lagi melihat, kau orang tahu, kau orang apa, kau orang tahu. Dah, jadi faham bahawa guru ni nak uji kau mana kau faham dengan ajaran guru tadi. Maka seorang tu, ni nak royak pada orang lain, kau jalan kata seorang tu menang lambat tak? Pada guru tengok sini, hak seorang tu lah yang tahu, yang faham. Itu penting. Dan sebagaimana juga kita memahami bila mana kita masuk tahun baru, hijrah ke Masihi ke, ada satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hashr, supaya kita benar-benar tanam ke dalam diri kita. Bila kita faham ayat ni, kita kemah dalam ayat ni, insya-Allah. Sebab bila kita sebut hal kematian ni, memang kita rasa takut pada diri kita. Siapa tak takut pada mati? Maksudnya takut kita mati. Tak, sebab kita yakin selepas kematian kita tu kehidupan baru betul, yang kekal. Nah, kita hanya tunggu singgah sekejap, tunggu situ. Sebab nak tunggu orang yang mati semua dulu. Tunggu di alam barzakh yang panggil alam barzakh, ataupun yang disebut alam kubur. Kalau kita tengok itu kubur tu lama mana lah, kita lahir kubur tu Allah lama dah. Satu lamanya dari sudut masa dunia, kita tengok masa lama. Sebab dia di alam lain tu tak macam kita, tak nyata macam kita. Kita nyata dengan dia tahunnya, dengan bilangan harinya. Hari dah hindu dah. Tu tunggu situ. Yang kita bimbang kalau tunggu tadi dalam keadaan diazab, itu yang kita bimbang. Itu yang takut tu. Dah, yang kita takut tu sebab apa? Persediaan kepada kematian itu kita tak laksanakan. Sedangkan Allah Ta'ala perintah kita suruh kemah ibadah sembahyang. Jadi tahun baru ni kita kemah balik ni. Nak suruh jadi manusia yang terbaik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia itu melainkan untuk menyembah Allah SWT, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bimbang apa? Kita caca bermayang, nak zuhur, nak asal dia pun nak main zuhur. Atau bayang ke? Nah, asal 4.36, zuhur 4.30.
Tak jadi molek buat 4.30 Zuhur 4.3 dah asal. Orang kata Zuhur 1.15 1.16, dia datang 4.30 sikit, kadang-kadang 4.33. Dan molek dari sana tu asal dia dulu. Macam mana kita ni? Kita tu yang jadi kita bimbang, yang tertakut. Tu dari sudut kerja kita lagi, amal ibadah kita lagi tu kepada Allah SWT. Tak masuk lagi kehidupan kita dalam pejabat bekerja kita. Kalau kita nak gaji ni macam-macam. Ada orang tanya saya, dah pejabat mana, ketah jabat mana, banyak pihak. Kalau kita pergi dengan alur apa yang disebut oleh Khalifah Umar Abdul Aziz, Umar Abdul Aziz ni jaganya dia, anaknya main nak cakap hal dia kerajaan ke Habib Badi, tutup hak kerajaan. Kita hak kerajaan ambil benda kerajaan, galah dia. Bila kerajaan tu kata, kalau kita tengok uji Allah, beginilah sebenarnya. Mana kita nak baiki diri kita tu, kita supaya masuk tahun baru hijrah, tahun baru Masihi kita ni, atau tahun baru hijrah kita duduk ni, kita nak berazam tu boleh jadi manusia yang terbaik. Dalam ni mungkin kita tukar tarik ke apa, ketah berapa kali salah. Salah tu memang masalah sebenarnya. Bukan saya saja, tak awak pula. Hari ni kita nak ubah diri kita ni, jangan banyak, tak banyak salah. Tak baiki, itu betul je. Bagi aku tahun ni lama kena main sering ni, seri kertas ni tak tahu mana, kejap je mula-mula kali betul salah. Tahun ni aku nak ubah kebaikan, kita nak ubah diri kita. Ada kan kita dengar ayat ni, ayat orang biasa kita dengar mana? Ayat orang biasa kita dengar daripada apa? Surah apa? Yang dinyatakan sebagaimana sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maknanya bukan Allah Ta'ala tidak berkuasa. Allah Ta'ala suruh kepada kita, sebab Allah Ta'ala beri dah kepada kita akal dan sebagainya, dan kita belajar ilmu dan sebagainya. Dan kita pandukan diri kita ke arah yang kita belajar tadi. Jadilah ayat yang saya nak sebut tadi dalam suratul Hajj. Ni ayat ini kalau kita ambil secara mendalami dan memikirkan pada ayat ini, untuk kita mengisafkan diri kita. Satu, dan nak memotivasi diri kita. Ayat ini juga nak menjadi kita sebagai pekerja yang cemerlang. Satu, nak menjadi kita hamba Allah yang cemerlang. Kita nak dua kan, lepas sembahyang kita doa kan, dah nak se je nak dua kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kita nak, orang dunia bukan dunia. Dunia kenapa kita ada anak, kita ada isteri. Ada orang satu isteri, sebut dulu orang apa, ini tak balik yang berani. Ada orang dua isteri, dah ada orang yang selebihnya lagi. Sebab dia ada tanggungjawab dia, ada anak, dan dia juga nak duduk dalam keadaan yang selesa. Rumah nak selesa. Tak ada orang kemarin tu, orang tu kampung Kuala Lumpur, rumah lagi dia air. Kuasa Allah SWT tau. Rumah kukuh molek, tiang molek ni, akak Allah tak nak akak melai. Masa dulu di Blok Kelatan kan, klinik rumah, klinik depan mana tu, dia dekat mana nak rakyat ni. Kuasa Allah SWT, Maha kuasa Allah Ta'ala. Suruh kita tengok, bukan barang-barang. Kalau kita tengok ini kuasa Allah Ta'ala, kita tengok air pun, tengok ombak pun,
Tak, gitu. Jadi ayat dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala mulakan ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau ayat ini bermula Ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini dipanggil ayat Madaniyah. Yakni ayat ini diturunkan di Madinah setelah Nabi berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan kerana apa? Kerana di Madinah ni ramai dah orang yang beriman. Itu yang Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang beriman. Kalau ayat yang diturunkan di Mekah, Allah Ta'ala sebut Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sebab masa Mekah tu kurang lagi orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala tulis wahai orang manusia, wahai manusia. Di ayat yang diturunkan di Madinah dituju secara khusus kepada orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang ni kita kena dekat diri, takut. Takwa ni takut kepada Allah. Berbeza kita takut dengan sesuatu yang lain. Takut kepada Allah ni kita kena dekat diri. Kena buat laksanakan Allah Ta'ala beritahu. Apa Allah Ta'ala beritahu kita? Sembahyang dalam hukum Islam lah. Sembahyang, puasa, zakat, haji, ini perintah yang fardu. Di samping lagi yang sunat. Sunat untuk menampung yang fardu. Kalau ada cacatan yang fardu, maknanya kita ada buat fardu tu tetap kita laksanakan. Dan juga kita kena buat perkara-perkara yang sunat. Jadi dalam kehidupan kita jaga. Utama sekali bab semayang kita kena jaga. Kerana bila jaga bab semayang, ia kemah lalu bab lain. Yang ngorek-ngorek semayang ni lah yang jadi tak kemah. Kalau semayang dia jaga betul molek, kemah molek, janji yang Allah Ta'ala sebut dah, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah daripada melakukan perkara yang keji dan perkara yang munkar. Ini jaminan daripada Allah Ta'ala orang yang betul-betul semayang. Kalau masih lagi membuat satu perkara yang tak baik, dia tak semayang lagi. Orang yang betul-betul semayang, dia akan tinggal. Okay. Maka dekat diri kepada Allah kena buat Allah Ta'ala suruh, tinggal Allah Ta'ala larang. Banyaklah yang Allah Ta'ala suruh kepada kita buat baik. Dalam kita bekerja, kita kerja dengan baik, patuhi arahan bos kita. Ia ada hikmah. Mungkin tak baik bila kita tengok ada kebaikan sebenarnya sebaliknya. Mungkin tengok pada kita yang baik, mungkin di sebaliknya tak baik. Tak, sebab kita tak tahu. Tak, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Itulah kita minta selalu kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi petunjuk. Itu 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang betul. Dah, minta-minta ni hak fardu kita minta 17 kali kita ulang. 17 rakaat semayang kita. Kalau semayang 15, subuh dah semayang. Dari 12 rakaat Isyak, subuh dulu dah. Dua. Hak ni 2 ni berat dah dah. Hari-hari Ahad je. Hari Sabtu, Toki, hari Jumaat, Tunggu Langgar. Hari Jumaat, salah-salah raya. Dah kuat main mana-mana pusat. Ni Yahudi ni nak rosokkan kita macam ni. Dah, kadang-kadang pukul 2 pagi, 3 pagi dah main bola lagi. Main bola apa malam ni? Betul tak? Kalau kita buat kajian, dia rosokkan kita macam ni. Hak Allah Ta'ala suruh, mana ni kena berehat. Dah, Allah Ta'ala kata mana berehat, siang je.
Kita pukul 1 dah habis lagi. Tengok orang muda kita pukul 1. Pukul 2 dah habis lagi mula pusat. Kalau tengah malam kau sedap pusat. Pukul 4 yang balik rumah. Pukul 5 tidur. Nak bangun nak main subuh. Gigi memang jemaah dah lagi. Bayar jemaah dah lagi. Dia tidur pukul apa? Pukul 5. 5.30. Nak subuh lah ni. Tapi berat lah. Letih lah. Ni kita rosok. Merosokkan diri kita sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala kata mana kita lihat. Bukan kita tak boleh nak main. Jangan jadi gitu sehingga kita menyebabkan kefarduan kita terlalai. Itu memang. Dah. Malam kita kena berehat. Dia kata Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Dan malam tu kalau boleh kita, kalau kita hamba Allah Ta'ala nak jadi hamba yang manusia yang terbaik ni, pukul 3, pukul 4 pagi ni bangun dah. Kalau boleh bangun pukul 4, pukul 5 ni, ni awak kelak. Dah, apa? Bangun mayat tahajud. Pukul 4, pukul 5 ni bangun kucing boleh. Baru tahajud wayang sahau. Saya sebut ni, kalau boleh istiqamah, dia tak payah banyak. Istiqamah ni kalau kita boleh buat 2 rakaat cukup dah. Tak nanti 8 rakaat. Sebab apa main tahajud banyak-banyak? Tampang 2 cukup dah. Orang kita ni kalau kita buat istiqamah tu betul. Istiqamah. Tak, pukul apa Ustaz? Dia ni subuh dah buat dah 6 ini. Kalau kita bangun pukul 5.30 dah. Ni main tahajud 2 rakaat. Dah tu. Dia tak subuh lagi, tak subuh dia main tajuk okay? Tak. Ada orang curi awal pergi masjid. Tak, ni kena ubah ni tahun baru ni nak pergi masjid. Pergi masjid mana? Kurang orang masjid ni. Mana tak? Sibuk pakai benda ni kata. Dia pergi KTCC. Parking rohok lagi naik gitu. Dah, mana ada pergi masjid bayar bahasa masjid ada. Kena ni lah. Alasan masjid kena ni. Dah. Kita pakai boleh ada. Dah. Kata lah apa. Pergi masjid batu sikit baru namanya jemaah kata, mau lama buatlah kau tu banyak-banyak okey. Yang baru kita. Dan habis nak jaga ramai-ramai, mau makan apa? Orang pergi tebah tak apa. Nak habis tebah beratur lagi. Lain ni. Dulu saya ingat nama baru, pukul 12.45 penuh dah dalam masjid. Hari ni 12.45 baru lagi, baru mandi tu bang. Orang pang suruh baru ada lagi orang siapa tegur tebah. Tukar jaga kata, Ustaz ada lagi. Nama lagu mana? Tak jadi nama baru dah, tak balik asal dah. Masa masjid dia muka kita tak apa, apa berapa. Dulu 12.30 ready dah dalam masjid. Dah tak dewasa dah. Hari ni nak sudah tebah ramai lagi beratur nak tulis nama. Saya khabar masjid Terapung. Dia nampak ramai lagi belum lagi. Ada orang yang jadi tak berubah juga. Okey, tu kita nak bila memahami ayat ini menjadi motivasi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memerhati apa yang telah dibuatnya untuk hari esok. Mana diri tadi kita lihat dan memerhati. Lihat dan memerhati ini maksudnya muhasabah. Muhasabah diri kita. Apa yang aku siap untuk hari esok, yakni hari kiamat. Dah, kita boleh kira apa pekerjaan aku macam mana. Bila kita ingat hari kiamat, ingat kematian, ia akan memotivasi kerja kita akan tak tertangguh. Siap lain, buat siap lain. Sebenarnya gitu. Kan aku mati esok kan, tapi nak lesat. Kita ni banyak nak dah esok, dari esok. Pada masa lagi 10 minit, esok Pagi lalu esok sudah agak padahal boleh kira orang kerja masa ada lagi. Contohnya esok apa? Okay, esok. Bila esok? Kita tak tahu. Siapa boleh jamin esok? Tak ada siapa boleh jamin. Bukan esok depan ni. Nah, lepas tazkirah hati pun kita tak tahu. Dengan tazkirah pun tak tahu. Tak. Sebab Allah tak ada boleh ambil bila masa je.
Ada sahabat saya tengok semayang, tengok Tok Bila yang dia tengok di wara Kabau Nia, tengok azan diambil oleh Allah. Tengok semayang, tengok sujud, diambil Allah. Alhamdulillah lah, husnul khatimah. Waktu kita nak kesudahan yang baik. Terus tak saya sebut, bila kita buat baik sungguh-sungguh, ikhlas kita kerana Allah Ta'ala, kita buat sungguh-sungguh dengan dudi korang, kita buat asal mengikut peraturan-peraturan yang ada pada kita. Macam kita kerja, ada peraturan kita, dah ada yang arahan daripada bawah, kita ikut tanggungjawab kita, insya-Allah kita buat terbaik. Dan kita perlu ikut apa yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, iaitu kitab panduan kita ialah Al-Quran, kitab panduan kita lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua itu jangan bercampur. Dah, kita kena kedua-duanya. Tu kita syahadah kita, Allah asyhadu an la ilaha illallah, dah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah saja tak selamat kita, kena Muhammadur Rasulullah. Allah dan Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bos selamat. Dah, Quran saja tak selamat, dia kena Quran dan hadis. Hadis saja pun tak selamat. Dah, ada orang yang Quran tak mau pakai Quran, pakai hadis, tak boleh. Ya, hadis dan Quran ni, ni kedua-duanya. Tu Nabi kata, kamu tidak kesesat selama-lamanya. Makna kamu kemah molek baik bila kamu kedua-duanya. Jadi kita tengok situ diri kita. Okey, persiapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita siap? Ni kita nak pegang kepada Allah. Kita jangan rasa hamba ni tahun 2021 ni alhamdulillah, umur hamba ni 50 tahun ni, 51, suka lah. Kita rasa suka. Kita ingat benarnya umur kita kurang. Allah Ta'ala bagi pada kita contohnya 60 tahun, naik 12 tahun ni tinggal 9 tahun ni. Contoh. Dah, kalau kita fikir kita baru kita rasa tu saya sebut nak motivasi ni. Benarnya kita nak tengok ke arah begitu. Kalau kita tengok bertambah umur kita, alhamdulillah Allah Ta'ala sihat. Dah, berapa orang awak naik basikal lembah tungi, innalillah. Tengok jogging, mati. Dah, sebabnya kita tak tahu. Dah, kita tak tahu. Dah, tengah cakap kau di Indonesia tengah baca Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ayat tu meninggal dia. Jadi meninggal Allah dalam baca Quran. Dah, dalam sihat. Tak mestinya mati. Dah, sakit. Tak. Dalam sihat. Dah. Tu kita kena bersiap selalu. Tidak ayat kita bersiap. Jadi bila kita ingat Allah, aku ni kena bersiap sedia, kena perhati diriku. Aku ni umur berapa dah ni? Mayang aku mana ni? Puasa aku ganti lagi hari lepas ni. Zakat aku ada bayar tak ni? Mai boleh BTK PSP ni, buat keluar ni bayar zakat tak ni? Contoh. Kita tengok ni. Kita tanya, kalau tak tahu tanya ustaz. Saya buat keluar banyak-banyak, saya kena zakat tak ni? Kita dah suka BT banyak. Dah. Kena ingat, kena zakat dah. Ni mana ustaz hukum ni, kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita tanya ustaz. Tu hari ni ada, tanyalah ustaz. Kita tanya ustaz. Sebab apa? Sebab kita nak jadi molek ni, nak jadi manusia terbaik. Sebab kita nak beki ni kita. Kalau macam aku dengar ustaz dengar kanan ni, dengan gigi keluar, tak apa-apa. Kalau ada roti canai, kalau ada kalipat. Contoh, kalau tak ada benda pun, kita tarik dua nombor ni. Tak biar, kita tak mau gitu. Tak mau gitu. Tu ayat ini tak mau gitu, nak suruh kita mendalam diri kita. Sebab kita, apa tak tolong kita? Siapa tolong kita? Juga apa? Siapa dia tolong kita? Tak. Siapa kata teman kita? Dalam kubur siapa teman kita? Bini kita buat sayang kita, dia apa mati sama kita. Tu lelaki kita sayang kita, dia apa mati.
Mau mati dulu, mati kan. Mana kali nikah lain dia. Dia panggil saya, Tuan Muslim, Tuan Ustaz nak nikah. Dia ajak dia. Mana nak wayak ni? Tu nak wayak. Tak ada teman kita. Tak ada teman kita. Kapal kita mengalau tak ada kubur pada itu pergi nikah dah. Kamu ni padilat lebih dengan nikah dia. Sungguh itu. Padilat lebih. Maknanya kadang-kadang kita tak faham dari sudut agama sebenarnya. Tapi bila orang faham dari sudut agama, orang tidak akan cakap. Betul tak? Sebab kadang-kadang kita tak faham. Tak faham agama. Suami tak dia nikah, pasal tak faham agama. Kalau dia faham agama, tengok. Kalau tengok sirah, Sayyidina Ali ni minta Rasulullah nak kahwin. Rasulullah kata, nak apa? Mau nak kahwin boleh, mau kita pisah dengan Fatimah, anakku. Kita tengok, sebab itu benar tu sebenarnya. Mungkin Rasulullah tengok dah, kemampuan Sayyidina Ali. Dia baca belaka. Kita asal nak nikah suka. Mungkin tanggungjawab. Tanggungjawab, nafkah. Tak, ini nafkah ambil kepuan nak jadi bapa belanja. Nikah dengan kerja. Lepas tu ngilangnya kat mahkamah tu lagi. Misalnya ni apa dalam waktu masih bini nombor 2 22 hari tak lelaki tak balik. Nak suruh saya jawab kali. Dan sedih kau mengatakan tidak sangat. Kau tahu ujian ni. Nah, waktu kita bila kita nak buat, kita fikir ni. Kalau kita ingat benda ni, tak jadi kita ini. Sebab tanggungjawab nafkah kita. Tu Allah Ta'ala sebut surah dalam Quran 2, 3, 4 ni 2, 3, 4 dah. Tapi 1, 3 kamu rasa tak tu. Nak adil kat mana? Tengok kan? Nipu kalau saya tu kan nipu. Tak, aku start nipu sunat. Kau ada sunat? Jangan main. Dari data satu-satu mana nak wayaknya. Bila faham agama tu kita kak, dalam suasana kita kerja, bila kita faham agama, tak payah suruh. Tak, macam anak kita, bila dia faham agama tentang semayang, tak suruh dah, mayang mak. Tak dah, sendiri je. Siapa masih tengok diri pukul apa. Dia gerak kita tak, Pak, subuh mana kalau anak orang juru mana. Tak, maknanya dia faham agama. Dia tolong ayah dia pula, mau lewat dah ni, jom kisah lah. Tak payah suruh. Kita dah nak suruh anak mayang ni duduk gini. Tak, dapur dapat ada. Dah pagi-pagi sekolah, bangun dah. Tak orang suruh apa dah dia. Betul tak? Maknanya bila anak yang faham tadi, siapa masih dah tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Tak, siapa masa, dia pun sembahyang. Maknanya dia jaga diri dia. Dan Allah Ta'ala ulang lagi perkataan wattaqullah. Ini takwa ni penting ni. Dekat diri kita kepada Allah. Nah, insya-Allah kalau kita buat betul-betul ikhlas kerana Allah, kita baiki diri kita kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. InsyaAllah duduk kat mana-mana kita pun, orang kata kalau kita molek-molek, dia jadi pula upama orang. Nah, duduk tempat mana-mana pun kita uji. Kita ingat, saya pergi belakang di mana-mana, bawa kalma susu mana ni juga ke? Saya ingat, tak apa. Siapa pun kata, memang dah haji mah kata apa buat di mana-mana pun. Dia ni mayang tu kata. Masjid tu mayang kok. Mayang kata. Tak kata. Nah, kita kira. Maknanya kita terima dengan baik. Kalau kita tak rasa tu, kita boleh berbicara dengan baik. Tak payah kita melontarkan sesuatu yang tak pandai. Kadang-kadang orang kalau melihat pribadi kita tak pasal. Kita tulis dalam Facebook, kita tulis dalam Twitter, macam-macam kita tulis. Ingat, tulis kita tu tak habis situ. Tak habis situ kita. Tak, kita mati ke minat wadah.
Mati, orang tahu apa-apa tu kita lah. Mana kita kena jaga, berhati-hati. Orang yang tu dia akan berhati-hati dalam sesuatu perkara yang nak melakukan. Waktu saya benar-benar dia menunggu, jaga balik. Orang akan tengok awak lagi. Nak awak jadi imam bila ni kalau cakap beragama kali, orang akan mat. Ya imam kenapa tu? Orang memayar makan kita. Tak jual loh. Cahaya. Tak, tu dia nak jaga akhlak kita. Tak, nak jaga pakaian kita, akhlak kita, peribadi kita. Tak. Bukan cakap kita saja. Kita dengan rumah tangga kita, tengok rata kita. Mau dengan bini harus tak dengan bini dia kocok mau. Sama orang tak nak. Betul tak? Jadi kita pun tengok. Aku tahu lah. Dia bilang apa aku. Kita jaga pakai. Jirang pun. Dengan jirang bala homo. Dah. Berbuk homo nak pakai kereta. Allah cepat ingat. Mana-mana nak pakai kita. Ustaz tu. Buat satu kata lah. Tak, tu saya ni kata. Kita nak pergi bandar. Kita emang orang penumpang dia naik kedai. Kalau tu emang berat nenang gitu, aku bangun. Kau berat. Mana gitu? Orang-orang pandang kita benda gitu tak apa tu. Macam kita pergi KTCC tengah ada Zuhur. Kena jaga. Macam sini orang main Zuhur di sini. Tengok maka. Macam kita kerja kan, tengok. Pukul 10 baru KTC. Orang kerja ni kan. Orang tengok kita. So, kau sibuk. Sebab di mana-mana orang tengok kita. Style sekolah duduk atas kubur. Gambar sekolah orang kebor. Atas kubur siapa orang masuk sekolah. Sekolah agak ladar. Kita kau agak ladar tu dekat ni. Orang kebor. Sat tu. Ada atas kubur tu. 5 orang. Tak pergi sekolah. Bang important. Orang nampak lagi kita. Orang cabar. Pergi luar tu. Mana nampak kita? Main kat mana? Kat jamak takak. Lebih ada. Kenapa? Kerja berapa lebih ada? Orang tengok lah ke? Kalau buat kuasa dia tahan. Pasal buat kuasa dia cek kat orang tu. Kita dah ada. Kenapa lebih ada? Mereka ada majlis. Masuk spektar tu. Betul. Tu orang tengok belakang kita. Itu kita bila kita lihat Allah, ya Allah aku fikirlah diri aku pada tahun ni aku nak jadi yang terbaik. Kalau lepas mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kalau lepas apa kena salah faham, kita bertaubat lah kepada Allah. Kalau salah nampak kita minta maaf lupa. InsyaAllah buatkan maaf. Apa yang tenang budak. Kalau minta maaf dah yang tenang boh. Buat terbaik insyaAllah. Organisasi kita pun jadi baik insyaAllah. Bila kita buat molek macam buah molek, insyaAllah kita patching pun duduk mana pun orang akan ingat kita selalu. Saya ingat benda ni. Bila dia kuasa tadi dia buat molek, budi bicara molek, cakap kapal molek, kemah molek, dia patching bagi imbang dia ni. Dia kebun macam mana makan. Mana orang tak nak masuk dalam diri seorang tadi akan tolong dia. Sebab apa? Sebab dengan akhlak dia buat molek, baik dia tadi, dengan pekerja-pekerja dia, bawahan dia, insyaAllah. Kita bawa-bawa kita tolong bos kita, support bos kita untuk menjadikan organisasi kita terbaik. Mana kalau bidang itu bidang benda dengan menjadi yang terbaik. Macam gitulah insyaAllah. Saya pun diberi masa sejam saja. Kita tengok jam saja. Nak cakap panjang mula-mula lah. Pagi pula kali kedua, ketiga, keempat dah. Kali pertama ni saya rasa itu sajalah yang dahulunya untuk kita sama-sama nak beki. Kita senang nak beki orang ni, susah. Nak beki orang susah ke dia? Saya dah kata dah, saya sendiri pun nak beki sahabat-sahabat kita seperjuangan dengan kita. Sama-sama imam kita, sama-sama ustaz. Bukan senang. Sebab saya dilatih sebagai kedua. Berat juga.
Kata orang ada agama ni, orang belajar ilmu, berat juga. Jangan main. Berlawan. Tak. Nak suruh orang tukang molek je. Jaga berapa buah masjid. Tengok dia keadaan. Mana ni kan senang. Ada yang tak hadir dan sebagainya. Sama je. Dan kita sendiri, bagi kita kesedaran dalam kita ni penting. Kalau kita takut korang tak jadi, kita ada kesedaran dalam diri kita. Bila kita dalam diri kita tak masalah. Pasca kita kemah lalu. Nah, kalau kita takut orang, ya takut orang. Nah, bila kita sedar diri, kita akan baiki diri kita. Mudah-mudahan ayat yang saya baca tadi, kerana di hujung ayat yang ke-18 tadi Allah Ta'ala sebut lagi, Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasa nak susu lah. Nak susu dia. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi kalau kita ingat tu, Allah, aku dah baiki dah. Salah aku dulu banyak. Aku dah jabat dulu salah banyak mungkin. Dan sebagainya. Hari ini aku nak baiki diri aku menjadi yang terbaik. Langkah aku nak baiki sikit-sikit. Kita minta kepada Allah Ta'ala nak menjadi aku ni manusia yang terbaik. Aku dengan organisasi bekerja menjadi pekerja yang baik. Aku dengan Allah Ta'ala juga menjadi hamba Allah yang soleh. Dan aku dengan ibu bapa aku juga menjadi anak yang soleh. Dan kerana anak yang soleh tadi akan mendapat batuan. Kita telah dapat batu pada mak kita, ayah kita yang telah meninggal dulu. Kerana bila mana mati kita, akan terputuslah segala amalan kita. Malaikat 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak yang soleh. 3 perkara ini. Jagalah kita dalam 3 perkara ini. Mudah-mudahan kita semua akan diberkati dan dirahmati Allah. Buatlah persiapan yang terbaik untuk kita bawa pulang kepada Allah SWT. Buat juga pekerjaan kita yang terbaik untuk kita menjadi kerja yang baik. Di tahun baru ni kita azam yang kuat. Mudah-mudahan azam yang kita ada tadi, impian kita, azam kita tercapai dengan jayanya, dengan baiknya, menjadi kita kerja yang cemerlang, kerja yang baik, dan hamba Allah yang soleh, dan anak yang soleh. Dan kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang sejahtera, dalam keadaan yang baik. Minta ampun dan maaf jika ada salah silap, dan terima kasih kepada yang jemput saya pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang baik kita amalkan, kita sampaikan. Yang tak malah kita jauhi, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Ahmad Ruslim di atas panggil tazkirah ataupun amanat tahun baru. Saya anggap amanat lah, amanat tahun baru, amanat azam tahun baru ni, tahun baru 2021 kepada saya, kepada diri saya dan kepada semua staf Jabatan Pengajian sekalian. Jadi apa yang kurang, saya mohon kemaafan, dan apa yang dipenting, yang semoga kita ni dirahmati Allah selalu. Sekian, terima kasih.